Bertemu kembali rentasan berita edisi 1538. Saya Zawaz Yusof, 4 paparan utama. Kalau tidak ada peruntukan, jadi wakil rakyat untuk apa? Nasib kantor negara, mereka peduli apa? Selamat bertakhta, daulat tuanku. Bersedialah pemunggah dana negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Keputusan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu untuk mengambil tindakan undang-undang ke atas wakil rakyat yang mengkhianati parti didakwa sebagai langkah terdesak bagi menyekat lebih ramai ahli parlimennya mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ahli Parlimen Labuan Datuk Indra Dr. Suhaili Abdul Rahman berkata ini kerana kepimpinan parti yang diterajui Tan Sri Mahyadin Mat Yassin menyedari masih ada dalam kalangan wakil rakyatnya akan menyokong kerajaan perpaduan. Bagaimanapun katanya sebarang usaha untuk meminda perlembagaan parti bukan sesuatu yang mudah seperti dibayangkan kerana banyak proses yang perlu diambil. Proses pertama, Bersatu terlebih dahulu perlu mengadakan mesyuarat agung luar biasa untuk pindah perlembagaan yang akan mengambil masa sekurang-kurangnya 3 atau 4 bulan. Kalau misal kata dalam tempoh 3 bulan itu, esok contohnya ada lagi ahli parlimen isytihar sokong Perdana Menteri, apa yang Bersatu boleh buat? Bagi saya dalam keadaan sekarang jelas Bersatu terdesak. Bagi saya sendiri, saya tidak berdepan dengan masalah sekiranya parti ingin perlembagaan kerana saya isytihar sebelum ada usaha untuk pindah. Malah saya sudah digantung pun keahlian. Pindaan perlembagaan tidak terpakai kepada tarikh sebelum dan tindakan hanya boleh diambil kepada ahli parlimen yang isytihar selepas pindaan diluluskan, katanya di Petik Sinar Harian. Dan berkata demikian ketika diminta mengulas keputusan Bersatu untuk meminda perlembagaan parti bagi mengambil tindakan undang-undang ke atas wakil rakyatnya yang kononnya mengkhianati parti. Setiausaha Agungnya Datuk Seri Hamzah Zainuddin Isnin lalu dilaporkan berkata perkara itu diputuskan pada mesyuarat khas parti berkenaan yang berlangsung di ibu pejabatnya pada malam Ahad bagi menghalang tindakan khianat dalam kalangan wakil rakyat daripada berulang pada masa akan datang. Sementara itu, Ahli Parlimen Bukit Gantang Datuk Said Abu Husin Hafiz Said Abdul Fasal bersedia dengan sebarang kemungkinan termasuk dikenakan tindakan undang-undang susulan langkah terbaru Parti Pribumi Bersatu Malaysia terhadap ahlinya yang khianat. Bagaimanapun katanya Bersatu sepatutnya bertindak lebih gentleman dan mengambil tahu masalah yang dihadapi wakil rakyatnya sebelum membuat sebarang keputusan. Beliau turut mengingatkan bahawa Hamzah Zainuddin yang terlebih dahulu mengkhianati UMNO sebelum menyertai Bersatu. Selepas PRU ke-14 lagi sudah timbul isu nak ambil tindakan undang-undang bila ada kes sebegini. Itu hak masing-masing iaitu parti. Tetapi mahkamah yang akan menentukan ia adalah salah atau tidak. Ramai pemimpin termasuk Hamzah sendiri ada isu yang sama. Pada masa itu dia meninggalkan UMNO dan parti nak ambil tindakan. Sepatutnya dalam soal ini tanganilah secara politik dan gentleman. Tanya dahulu kepada ahli parlimen berkenaan kenapa berbuat sedemikian kerana tentu ada sebabnya. Lagipun sokongan terhadap Perdana Menteri dibuat secara profesional, tegas beliau. Berdasarkan kenyataan yang dikeluarkan, dakwaan terhadap beberapa lagi ahli parlimen Bersatu yang akan menyatakan sokongan kepada Anwar, ia tidak mustahil akan berlaku kerana kekecewaan mereka terhadap barisan kepimpinan parti. Sikap ego pemimpin parti untuk menolak berunding dengan kerajaan mengenai peruntukan ahli parlimen pembangkang sangat mengecewakan. Ternyata keputusan 100% mereka yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri adalah demi rakyat dan pembangunan tempat yang mereka wakili. Kalau tidak ada peruntukan, jadi wakil rakyat untuk apa? Ingat, ahli parlimen pembangkang dinafikan hak peruntukan bukan oleh kerajaan perpaduan tetapi kerana keputusan beberapa pemimpin Bersatu. Itu fakta.
Kerajaan menyangkal dakwaan langkah mewujudkan pengambilan baharu penjawat awam secara tetap tetapi tidak berpencen akan menjejaskan nasib orang Melayu yang merupakan majoriti dalam penjawat awam seperti mana yang didakwa dan dimainkan pembangkang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah itu sebaliknya telah dikaji sejak lama dahulu bagi mengelakkan negara daripada risiko muflis dan memberi masalah kepada generasi akan datang. Malah sudah puluhan tahun dikaji. Kalau tidak silap saya 90-an dahulu sudah dikaji tetapi tidak ada tekad politik untuk melaksanakannya. Pembangkang cakap hapuskan pencen akan seksa orang Melayu. Dakwaan ini semua cadangan DAP dan ini yang terus dikemukakan dan tidak berbicara soal fakta kemudian guna agama, tunggang agama. Katanya dalam satu kenyataan beberapa hari lalu. Maka ada suara yang menyarankan agar skim pencen ahli politik turut dimansuhkan untuk kelihatan lebih adil dan saksama. Datuk Seri Anwar Ibrahim tegas bersetuju agar skim pencen ahli politik turut dimansuhkan. Ia sekaligus membuktikan Perdana Menteri cakap serupa bikin. Ahli Majlis Pimpinan Pusat Angkatan Muda Keadilan AMK, Haziq Asfar berkata, keputusan Anwar itu akan menjadi satu tamparan hebat kepada ahli politik yang bersuara berkaitan pencen ahli politik hanya selepas kehilangan kuasa tetapi tidak berbuat apa-apa ketika mempunyai kuasa. Perbincangan terkait pemansuhan pencen yang cukup mewah buat ahli politik telah lama menjadi polemik dan kini ditamatkan dengan keputusan Kerajaan Perpaduan yang nyata mempunyai iltizam yang sangat tinggi. Hal paling besar terhadap pelaksanaan pemansuhan pencen untuk ahli politik adalah supaya pimpinan politik turut menjalani kehidupan sama seperti rakyat biasa. Di samping mencerminkan pemakaian keputusan dan dasar kerajaan terhadap semua golongan tanpa mengira darjat, katanya dalam satu kenyataan di Petik Suara Keadilan. Perdana Menteri berkata beliau secara prinsip bersetuju bahawa apa juga keputusan berkaitan sistem pencen bagi penjawat awam turut terpakai kepada ahli politik. Respon positif itu hadir susulan luahan terbanyak rakyat yang mahukan sistem pencen kepada wakil rakyat dan ahli politik turut dimansuhkan. Kalau kita mula pada 1 Februari 2024, semua kemasukan baharu itu tidak berpencen, maka itu juga sama untuk semua pelantikan baharu termasuk ahli politik, katanya. Sementara itu, DAP yang sentiasa diratib sebagai punca sesuatu isu yang membabitkan Melayu dan Islam tetap bersama-sama kerajaan dalam membuat perubahan membabitkan isu skim pencen wakil rakyat. Setiausaha Agung Parti itu Anthony Lok Siu Fok berkata, sebagai anggota pentadbiran kerajaan dan pemimpin politik, tiada masalah bagi anggota parti itu mengikut perubahan berkenaan dan mereka bersedia berkorban bagi mendepani cabaran masa depan yang lebih besar terhadap keuangan negara. Soal pencen itu kita tidak ada masalah. DAP akan bersama-sama dengan kerajaan dalam membuat perubahan ini kerana perubahan yang kita kena buat ini adalah disebabkan cabaran besar kepada keuangan negara. Saya yakin ini satu semangat yang kita akan bawa dalam parti dan kerajaan kerana apabila kita buat sebarang perubahan, sudah tentu sebagai pemimpin politik kita kena tunjuk contoh dan teladan yang baik, kata Menteri Pengangkutan itu semalam. Dalam pada itu, Anthony yang juga Ahli Parlimen Seremban berkata Akta Saraan Ahli Parlimen dan Enactment di setiap Dewan Undangan Negeri perlu dipindah bagi tujuan itu. Contohnya macam saya juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun. Adun ada pencen di bawah negeri, bukan daripada persekutuan. Jadi kalau dalam keadaan di mana seseorang itu ada pelbagai kapasiti, mungkin kena ada pindaan undang-undang untuk hadkan seseorang itu hanya layak menerima satu pencen sahaja, kata Adun Cenah itu seperti dipetik bernama. Justru apalagi justifikasi dan naratif pembangkang yang bakal dimainkan selepas ini jika fitnah yang tersebar ketika ini bahawa Kerajaan Perpaduan yang ada DAP di dalamnya sedang cuba mengecilkan kuasa orang Melayu dan menghapuskan hak bumi putera. Kononnya Perikatan Nasional terpaling membela Melayu. Rasanya jika mereka masih menjadi kerajaan, jauh sekali inisiatif seperti ini akan dilakukan untuk negara kerana mereka tidak pernah berfikir untuk generasi akan datang atau masa depan Malaysia. Yang mereka tahu hanya melalak dan menyakau. Generasi akan datang dan nasib kantor negara, mereka peduli apa?
Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar tiba di Istana Negara pada jam 10.40 pagi tadi untuk menghadiri istiadat melafaz dan menandatangani surat sumpah jawatan seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17. Pesawat khas membawa Sultan Ibrahim tiba di Pangkalan Tentera Udara di Raja Malaysia TUDM Subang kira-kira jam 9.40 pagi. Ketibaan baginda di lapangan terbang disambut Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah dan Tengku Laksmana Selangor Tengku Sulaiman Shah Sultan Salahuddin. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Major Jeneral Datuk Indra Zahari Muhammad Arifin, Ketua Pegawai Istiadat Kerajaan Datuk Ruzainul Ramli serta Komander Pangkalan Udara TUDM Subang Kolonel Yusri Jamari turut menyambut keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong. Seri Paduka Baginda kemudian melalui kawalan kehormatan setempat yang terdiri daripada 2 pegawai dan 26 anggota lain-lain pangkat dari Batalion Pertama Regimen Ranger Diraja Istiadat yang memberi hormat diraja. Terdahulu pada 27 Oktober tahun lalu, Majlis Raja-Raja ke-263 khas berlangsung di Istana Negara seberat suara mengisytiharkan Sultan Ibrahim sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17. Baginda dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 untuk tempoh 5 tahun bermula 31 Januari tahun ini. Mesyuarat yang dipengerusikan Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin turut mengisytiharkan Sultan Perak, Sultan Nazri Muizzuddin Shah sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong bagi tempoh sama. Sementara itu, Istiadat Ketenteraan penuh tradisi menyambut keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sebaik tiba di dataran Istana Negara hari ini. Sultan Ibrahim yang tiba di Istana Negara pada jam 10.40 pagi menghadiri istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong disambut oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sultan Ibrahim kemudian menerima hormat diraja daripada pasukan Kawalan Kehormatan Utama KKU Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja terdiri daripada 4 pegawai dan 103 anggota yang diketuai Major Nurul Fauzan Muhammad Sabri di dataran Istana Negara. Serentak dengan itu, Pancaragam Pusat Regimen Askar Melayu Diraja dengan 40 anggota yang dipimpin Lieutenant Muhammad Fauzi Japar memainkan lagu Negaraku sebelum Yang di-Pertuan Agong yang merupakan pemerintah tertinggi ATM berkenan memeriksa KKU berkenaan. Setelah istiadat di dataran Istana Negara, Sultan Ibrahim berangkat memasuki Istana Negara bagi menghadiri mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-264 khas bersempena dengan istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat akuan sumpah memegang jawatan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-17 dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Sultan Ibrahim menggantikan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang tamat tempoh pemerintahan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 malam. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia. Selamat bertahta daripada kami, rakyat jelata, Daulat Tuanku. 27 Januari lalu, bekas Menteri Keuangan melalui kenyataan ringkas jutawan yang berusia 85 tahun, Tun Daim Zainuddin, beliau tidak sabar untuk melalui hari-hari pendakwaan terhadap dirinya. Beliau memaklumkan akan didakwa atas pertuduhan sama yang dikenakan terhadap isterinya, Tuh Puan Naimah Khalid. Semalam, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah merekodkan kenyataan daripada saya. Peguam saya dimaklumkan bahawa saya akan didakwa pada Isnin 29 Januari atas kesalahan bahawa Seksyen 36/2 Akta SPRM 2009 iaitu berkaitan pengisytiharan aset. Baiklah, saya tidak sabar akan hari-hari saya di mahkamah, katanya di petik media. Pada 24 Januari, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki memberitahu bahawa pihaknya telah mendapat izin untuk mendakwa Daim. Bagaimanapun prosiding itu tertangguh selepas Daim dimasukkan ke hospital sekitar minggu kedua Januari lalu. Pada 23 Januari lalu, Naimah didakwa mengikut Seksyen 36/2 Akta SPRM 2009 kerana gagal mengisytiharkan 12 aset miliknya. Seksyen tersebut membawa hukuman penjara tidak melebihi 5 tahun dan didenda maksimum RM100,000 jika sabit kesalahan. Isnin lalu, Tun Daim Zainuddin didakwa di Mahkamah Session atas satu pertuduhan gagal mematuhi notis Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dengan tidak mengisytiharkan 70 aset hartanya dan satu bank akaun Disember tahun lalu. Beliau hadir dengan berkerusi roda dengan sut berwarna
berwarna hitam yang telah menarik perhatian beberapa aktivis politik dan rakyat jelata termasuk kartunis tanah air. Kartunis politik Zulkifli Anwar Ul Haq, lebih dikenali sebagai Zunar, menamakan Tun Daim Zainuddin sebagai pelakon terbaik selepas hadir berkerusi roda ke mahkamah kemarin. Satiran terbaru yang dihasilkan itu memaparkan wajah kartun Daim sambil memegang piala pelakon terbaik dengan tertulis Best Actor Film Caught and berkerusi roda. Beliau juga kelihatan seperti tidak bermaya dan tidak bercakap apa-apa ketika dikerumuni pengamal media di lobi mahkamah. Peguam bagi pihak Daim memberitahu Mahkamah Session semalam bahawa bekas Menteri Keuangan itu bukan sahaja buta sebelah matanya, malah diserang penyakit angin ahmar beberapa tahun lalu. Peguam M. Puravalan berkata, Daim mengalami masalah kesihatan yang kronik apabila mata kirinya dijangkiti kuman sehingga menyebabkan ia terpaksa dikeluarkan. Daim dihadapkan ke Mahkamah Session atas pertuduhan gagal mematuhi notis dengan tidak mengisytiharkan 71 harta miliknya, termasuk beberapa kenderaan mewah, syarikat dan hartanah di sekitar Kuala Lumpur, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, Perak dan Kedah. Semua harta terbabit antaranya 7 kereta termasuk Mercedes-Benz, Jaguar, Austin Morris dan Rolls-Royce. 38 syarikat antaranya Ibu Kota Development Sdn Bhd, Menara Ampang Sdn Bhd dan Avillion Berhad. 25 hartanah dan tanah di bawah syarikat di Kuala Lumpur, Ampang, Raub, Pahang dan Kuala Muda Kedah serta akaun Amanah Saham Nasional Berhad ASB dan Amanah Saham Nasional ASN. Beliau bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azura Arwi dan meminta untuk dibicarakan. Beliau juga dibenarkan berada di luar kandang tertuduh sepanjang proses pertuduhan. Sementara itu, pertuduhan terhadap Daim berikutan ketidakpatuhan terhadap arahan mengisytiharkan harta mungkin bukan yang terakhir. Ini susulan terdapat lagi siasatan terhadapnya berkaitan kesalahan lain iaitu salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, siasatan bagi dua jenis kesalahan itu tetap diteruskan walaupun Daim diheretkan ke mahkamah kemarin. Undang-undang tidak mengenal siapa anda. Kedaulatannya dijunjung dan akan sentiasa terpelihara. Justru kepada yang masih bermahar rajalela dengan harta menimbun hasil punggahan dana rakyat dan negara, berhati-hatilah. Tidak akan terlepas giliran anda pasti akan tiba jua. Jika tidak dibicarakan di dunia, di akhirat ia pasti akan dihisap juga. Dan perlu diingat, rakyat sentiasa memerhati dan bakal menjadi saksi. Jom Channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel. Saya Zawaz Yusof. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi.